Hai, Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada anda penonton setia Malaysia hari ini. Alhamdulillah sekali lagi anda bersama dengan saya, Fadli, pada hari ini. Jadi kalau kita perhatikan di depan saya ni, saya bukannya nak menjual pokok lidah jin ataupun skybird ni, tetapi inilah dia koleksi-koleksi yang saya ada kat rumah, saya bawa dekat sini. Tak adalah. Okey, tak apa. Kejap lagi kita akan membincangkan tentang perkara ini. Ya, inilah dia pokok tular, pokok skybird dan juga lidah jin yang mana kita tahu bahawa banyaklah dia punya keistimewaannya. Ada yang katakan bahawa pokok ini mempunyai aura yang positif dan juga untuk kita yang mana ada stres kan. Kalau kita tengok pokok ni, insya-Allah kita boleh menghilangkan stres kita. Baik, alhamdulillah hari ini sekali lagi Malaysia hari ini bersiaran untuk edisi 25 Jun 2020 dan saya tidak kesorangan kerana saya bersama dengan rakan-rakan saya yang kabarnya berpotensi besar untuk membeli pokok-pokok yang ada dekat sini. Betul? Saya dah beli. Hanif dah beli dah katanya? Saya dah. Beli yang paling mahal katanya? Dah terbeli satu. Okey, kenapa agaknya beli pokok lidah jin ni? Sebab apa? Sebab ditular ke apa? Bukan, sebab nak menenangkan. Sebelum ni memang stres lah? Sebelum ni memang keadaan kat rumah tu macam tegang kan. So bila ada satu yang hijau tu mendamaikan. Lidah jin tu mendamaikan? Mendamaikan. Baik. Lidah jin ni juga difahamkan nama lainnya ialah lidah mentua. Oh ya? Sebab terus jadi macam tak mendamaikan. Tak, dia bergantunglah. Nama saintifik tadi apa tadi? Mari dah lupa dah. Macam stevia sikit kan. Sansevieria. Jadi baru-baru ni mengundang pelbagai reaksi yang boleh disebutkan ia tidak sesuai untuk diletak di dalam rumah. Kan kerana kebimbangan tentang keupayaannya mengundang lebih mikroorganisma yang boleh membiak dan sebagainya kan, yang boleh membahayakan situasi dalam rumah. Jadi hari ini kita nak bincang lebih banyak. Bukan kita nak berniaga ini, bukan nak jual. Bukan. Fat macam menjual lah tadi. Tapi nampaklah macam sebab dia kata kalau terjual satu pasu ada persen lah dia kata. Ada. ada ya. Ada bahagian. Macam segmen workshop pula dalam ni. Itulah ini penasihat 25%. Penasihat 25%. Tapi bukanlah kata bila sesuatu tumbuhan ataupun tanaman atau pokok itu memudaratkan bermakna ia tidak boleh dibawa atau diletakkan di rumah langsung. Betul. Mungkin tempat tertentu boleh diletakkan supaya sebab cantik kan. Memang tumbuh-tumbuhan ini satu elemen terapi yang betul-betul boleh menenangkan dan apatah lagi kalau kita jenis yang suka kehijauan kan. Jadi boleh letak di rumah ke di dalam di dalam rumah sebab saya memang duduk di kawasan yang tak ada laman kan, di apartmen. Jadi memang tapi saya letak di bahagian bawah lah. Bawah kabinet tu ada satu tu. Memang tapi di dalam rumah? Di dalam rumah. Tapi sebab saya pun ada terbaca macam yang Ellie cakap tadi, ada juga kata yang jangan letak di bahagian mulut kan. Bukanlah bahagian mulut, maksudnya jangan terkena mulut lah. Ada sesuatu ni. Mungkin sebentar lagi kita akan dapatkan penjelasan. Pelbagai kesan lah. Ada yang positif, ada yang negatif kan. Tapi bagi saya memang mendamaikan je. Kan? Okey. Bangun tidur mesti nak tengok. Tapi sampai macam tu Tapi pastinya tengok telefon lah. Harga untuk pokok ni makin lama makin naik. Sebab apa sahaja yang diberi perhatian akan mendapat sambutan. Cuma okey, saya nak kongsikan yang termuat di berita harian baru-baru ini, lidah jin dalam rumah jejas kesihatan. Ini pokok lidah jin atau juga dikenali sebagai pokok lidah mentua. Kini semakin mendapat tempat dalam hati kaum wanita dan lelaki. Lelaki tukang beli lah. Untuk dijadikan dekorasi dalam rumah. Bagaimanapun seorang ahli kimia, Dr. Fatimah Salim melahirkan kebimbangan penyimpanan pokok dengan nama saintifik Sansevieria trifasciata dalam rumah. Lebih-lebih lagi jika ditanam dalam bekas menggunakan tanah, boleh membiakkan mikroorganisma, seterusnya menjejaskan kesihatan golongan tertentu. Beliau ni fellow penyelidikan Institut Penyelidikan Sebatian Semula Jadi Ataur Rahman, UiTM, kampus Puncak Alam. Kata beliau, tanah adalah tempat paling kondusif untuk mikroorganisma bermandiri kerana kandungan bahan organik, inorganik dan mineral yang lebih tinggi. Jadi ada risiko tertentulah kalau digunakan tanah tu dan diletak dalam rumah. Barangkali selepas ini boleh kita dapatkan penjelasan lebih lanjut betul. Tapi ini bukanlah macam nak membunuh minat tu kan. Betul, tidaklah. Ini lebih kepada perbincangan sama ada sesuai dalam rumah ataupun tidak. Ada juga yang meletakkan di luar rumah, macam ibu mertua saya pun letakkan di luar rumah. Dia ada 6 tak silap saya, 3 di sini, 3 sana. Kita tanyalah, tak risau ke letak di luar ni sebab rumah dia bukan kawasan yang berpagar. Takut orang ambil. Kita risau sebab dia kan sedang tular kan. Sedang naik mencanak-canak harganya ni. Okey. Tapi dia kata tak apalah. Ini untuk mendamaikan juga. Ya, kita
nak bincang perkara ini. Bukannya kita cakap bahawa perkara ini ataupun sesiapa yang dah hadir dah pokok ni Kena buang, kena buang. Takut pula dah rumah. maksimum 6 pasu kena buang Betul apa dia. semua kan. Tapi akan ada perbincangan lah nanti kan. Kita nak tahu antara kesan baik buruknya kan. Sebab yalah benda dah tular, kita dah beli, minat isteri kan, minat suami dah simpan dah apa semua, letak dekat apa kabinet apa kan. Kat bawah tu. Bawah. Bawah. Mencantik pemandangan lah sebenarnya kan. Ya, tapi lah dalam tempoh beberapa minit kita letak di studio pun, di set pun nampak macam sesuai dan Betul. Sejuk studio ni. okey. Nampak tak? Dia punya aura dia tu datang kan. Okey, baik. Pokok ni lama sekali. Banyak sangat percakapan pokok ni. Terima kasih kerana kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Pada pagi ini, kalau yang dah perasan, ini kami 3 jejaka lah pada pagi ini. Minta maaf lah, kumbang penebit ni bunga-bunga. Yelah, Penerbit. pokok kan. Nanti tetamu kita pun bunga ada. Betul juga. Ini macam hari pertama Fad bersiaran kan? Oi, betul lah. 1 Januari hari tu. Pasangan yang sama kan? Ya. Macam kembali mengimbau lah. Okey. Tu sedar dah 6 bulan dah. Oh, Alhamdulillah. Terima kasih. Ini atas kesetiaan penonton, memberi sokongan dan juga rakan-rakan perantara saya lah memberi sokongan kepada saya. Terima kasih. Mudah-mudahan. Bulan ke-6. Baru bulan ke-6. Ini tahun ke? Oi, dah berpuluh kan yang sebelah. Hey. Okey, kita terus ke akhbar. Oh dah, terus. Bintarian teruskan. Penerbit dah beritahu dah. Okey. Baik, kita mulakan terlebih dahulu. Di berita harian ini ada satu perkongsian yang pastinya di muka hadapan adalah berkenaan dengan semalam sesi persekolahan kembali dibuka dan pastinya banyak sekali perkara menarik yang berlaku. Ada juga cerita-cerita yang kurang enak juga didengarkan, tetapi biasalah. Ini kebiasaan baru, resam baru dan pelbagai faktor baru juga yang terpaksa diberikan, SOP yang terpaksa diberikan kepada persekolahan. Tapi di muka hadapannya sesi persekolahan lancar dan antara yang menarik perhatian juga adalah keluh kesah daripada golongan guru terutamanya berkenaan dengan takwim penggal persekolahan 2020 yang dipinda dan Kementerian Pendidikan sedia bincang semula berkenaan dengan pemindahan ini. Ini boleh dibaca di halaman ke-14 kerana saya juga telah meneliti takwim tersebut. Daripada bulan 12 kan cuti sebulan kebiasaannya berubah menjadi 13 dan 14 hari saja. Dikurangkanlah. Dan raya haji yang bakal menjelang nanti pun kabarnya tiada cuti sebelum, hanya pada hari tersebut saja. Jadi ini mungkin mendatangkan sedikit kebimbangan kepada barisan pendidik kita. Jadi rungutan pindahan takwim persekolahan dibincang dan ini disahkan oleh Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Mah Hang Sun, berkata pihaknya akan merujuk perkara itu kepada Menteri Kanan Pendidikan Dr. Azjidin untuk dibincangkan pada peringkat kementerian. Pihaknya mengakui setiap perubahan atau sebarang pindahan mengenai takwim itu akan menimbulkan pelbagai pandangan dan mungkin masalah. Tetapi fokus kementerian adalah memberi keutamaan kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran PMP. Jadi ini juga mendapat perhatian pihak Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Semenanjung Malaysia melalui presidennya Aminuddin Awang. KPM berbincang mengenai takwim persekolahan adalah satu tindakan yang baik dan kesatuan itu bersedia bekerjasama serta memberikan buah fikiran mengenainya. Jadi kita harapkan agar menjumpa satu titik persamaan. Sebab kedua-duanya memang penting. Guru sekarang adalah barisan hadapan kita. Mereka, kebajikan mereka juga perlu dijaga. Tetapi dalam masa yang sama kita pun mahukan pendidikan yang setara kepada anak-anak kita. Betul. Dan bila cuti penggal ini dipendekkan dan percayalah para pelajar ini akan meneruskan sesi pembelajaran dalam tempoh masa yang mungkin agak panjang. Adalah mungkin segelintir daripada pelajar ini yang mungkin akan berasa bosan dan sedikit sebanyak mungkin mengganggu emosi pelajar itu dalam pendidikan mereka. Dan cuti itu patut hujung tahun kan. Tapi bila bersekolah kita tahu hujung tahun kan terkujur. Kita mungkin perkara itu boleh dititik beratkan jugalah. Ya, banyak faktor yang lah akan menyumbang kepada perkara-perkara seperti ini. Tapi pastinya perkara ini diteliti dengan sebaik-baiknya. Setuju. Sebab buat masa ni barangkali cuti itu dah dirasa terlalu lama kan, masa PKP tu kan. Jadi kita harapkan anak-anak dan juga yang nak ke sekolah, termasuklah tenaga pengajar dan sebagainya ini betul-betul nak menikmati kembali pengalaman untuk berada di sekolah untuk belajar dan mengajar. Mudah-mudahan seperti itulah. Sebab kita pun kalau tak pergi sekolah lama rindu juga. Sebab tu saya pernah tanya, ni cuti panjang ni seronok ke? Tak seronok sebab rindu kawan-kawan dan rindu berada dalam suasana persekolahan. Dan sekarang ni bukan mood untuk bercuti sebenarnya kan. Sebab nak pergi mana-mana pun tak boleh. Kan dulu kan nak keluar. Berbezalah. Sekarang baru dibuka secara perlahan. Kita bukan dalam fasa berlibur atau pergi bercuti. Kita fasa berada di tempat di rumah kita. Jadi nak keluar tu sekolah tu adalah satu ruang baru yang didambakanlah oleh anak-anak kita. Mudah-mudahan disambut dengan positiflah walaupun cuti penggal dipendekkan dan sebagainya. Okey, itu di berita harian. Ya, di Harian Metro.
Okey, di Metro ini perkara yang tular jugalah. Kita tengok kadang-kadang ada video, ada juga gambar-gambar yang mungkin tular dekat WhatsApp di mana yang pembuat mi ni begitu jijik sekali, ada pegang kaki dan sebagainya. Ini dia adun ramuan sebelah tandas busuk mi jijik. Itu pegang kaki, tapi ini dia adun ramuan mi ni dekat sebelah tandas. Tandas tu kalau bersih tak apa, tapi ini memang menjijikkan. Okey, muka surat 2. Tikus berkeliaran di sekitar tempat pemprosesan makanan beserta najis haiwan berkenaan di merata premis. Itu keadaan jijik sebuah kilang memproses mi di Jalan Segambut Selatan, Segambut, Kuala Lumpur yang diserbu 5 anggota dari unit kualiti makanan Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar di BKL. Dan jurucakap daripada di BKL berkata hasil pemeriksaan dilakukan mendapati terdapat tikus berkeliaran di sekitar tempat pemprosesan makanan tersebut beserta najis haiwan berkenaan. Dan pemilik kilang terbabit didapati tidak melantik syarikat kawalan serangga perosak secara berjadual menyebabkan kehadiran haiwan berkenaan. Malah pemeriksaan mendapati lantai dan dinding tempat penyediaan makanan juga kotor serta berdaki hitam selain tandas di dalam premis berkenaan kotor dan juga berbau busuk. Kita tak tahu. Ini pemprosesan mi ni kita tak tahu. Sebab apa? Kita tahu bahawa kita yang dihidangkan sahaja. Yang di sebalik ni mungkin kita tak tahu. Prosesnya kan. Kadang-kadang kita rasa lebih elok kita tak tahu. Kan? Saya pun. Tapi bila didedahkan sebegini, ialah ia buka mata kepada kita untuk macam ini tempat di mana dan dihidangkan di mana. Kan, ataupun dijual di mana. Kepada siapa kan. Ini menyebabkan penggemar mi mungkin rasa macam tak nak makan mi lepas ni. Mungkin dia takut gari. Tapi dekat sini kita nak ingatkan kepada mereka yang mungkin ingin melaporkan, kalau nampaklah perkara sebegini, boleh laporkan terus kepada DBKL ataupun di talian 1800 88 3255. Untuk kita laporkan teruslah kalau ada berlaku perkara ini. Banyakkan lagi pendedahan seperti ini supaya pemilik premis perniagaan seperti ini sedar. Ini pun SOP juga sebenarnya. PKP ke bukan PKP ke. Ya, barangkali sebelum ni sebab orang tak datang, pelanggan tak ada, hanya take away saja kan. Dibungkus saja. Tidak pandai cantik tapi kita pergi ke belakang. Itulah dia. Wallahu alam. Okey, New Straits Times membawakan berita gembira kepada pengurus perkahwinan, kepada juru solek, kepada semualah yang terbaik untuk majlis-majlis begini. Juru acara kan. Juru acara juga kan. Bakal pengantin juga. Bakal pengantin ya. Kalau sebelum ni online saja. So apa ni muka surat 2. Okey, muka surat 2 dalam New Straits Times. Jauh. Green light for weddings, korban activities. From 1st July, only 250 people allowed for social events of between 3 and 5 hours, says Ismail Sabri. Ini telah dimaklumkan. Dan lanjutan kita boleh ke muka surat 8. Saya rasa kalau nak senang kan, infografik muka surat 8 ni ada gunting, kerat dan tampal supaya kita ingat. Maknanya antara acara yang boleh dilangsungkan, majlis persandingan atau perkahwinan, pertunangan dah boleh, akikah dah boleh. Kita besarkan sikit. Okey, baik. Yang tu. Kemudian doa selamat pun dah boleh, tahlil pun boleh, ulang tahun, anniversary events pun boleh, dah mula siaran, dah boleh buat ni majlis. Saya buat nanti ya. Okey. Birthday, sambutan hari lahir pun boleh. Reunion pun boleh. Perjumpaan semula. Ya, dengan syarat 3 hingga 5 jam saya tak boleh lebih daripada itu. Kemudian maksimum 250 orang saja pada satu-satu masa. Kemudian ialah bergantung kepada kapasiti tempat berkenaan. Perlu dilakukan penjarakan sosial dan sebagainya. Kita tahu dah SOP ini semua kan. Dan ini satu perkara yang kita perlu ambil maklum juga sebab kebanyakan akan buat buffet kan. Walaupun diadakan secara buffet tapi perlu dihidang oleh caterer. Pramu saji. Supaya perkakasan tu tidak dipegang oleh banyak orang lah. Dan kalau apabila ditembak, kalau 37 ke atas, janganlah tembak saya. Okey. Tidak boleh masuk. Kalau sebelum ni kan, kalau kita tengok gambar yang begini kan, itu adalah satu situasi yang hostile kan. Betul. Sekarang ni ini selamat maknanya. Kebiasaan. Maksudnya macam ikut syarat. Betul. Di sekolah pun kan. Betul. Itulah dia. Tapi pastikan pinggir basuh tu tembak dekat betul-betul dahi lah. Ini ada kawan tu pakai topi, tembak kat topi.
Memang boleh detect tapi tak tepat lah sungguhnya. Dia salah tembak pula. Salah tembak. Oh, ya. Itu okey, tertembak sanitizer pun ada juga sebab satu tangan pegang Betul. penembak suhu. Pernah terjadi ke? Hampir lah. Dia macam Tapi itulah asam garam kita dalam norma baru ni kan. Okey, jadi harapnya dapat disambut dengan baik ya pengusaha-pengusaha industri majlis dan perkahwinan ni kan. Katanya ada yang buat promosi 40%. Betul, dan ini juga antara yang disambut baiklah oleh kebanyakan orang, terutamanya yang nak melangsungkan perkahwinan yang tertunggu-tunggu dari bulan 3 lagi. Katakan mungkin 250 ni adalah satu angka yang sangat baik sebenarnya, yang sangat bersesuaian. Sebab sebelum ni memang kita sekurang-kurangnya 1000 packs kan. Sekarang dah 250, mungkin ni kebiasaan baru yang baik juga untuk sesuatu yang diraikan. Tapi saya nak carilah siapa yang nak tertembak Ellie dengan hand sanitizer. Kedai mana tu? Sebab dua-dua macam ni. Betul tak? Okey, tak apa. Itu kita cerita nanti. Kita ada fikir pertama nak kongsikan. Okey, yalah kita tahu sektor sukan dah ada yang boleh kembali beroperasi dan antaranya sukan go-kart lah. Pernah main go-kart, Ellie? Pernah. Jadi mungkin kebiasaannya sebelum ni mungkin kita rasa macam bila lah sukan go-kart ni nak bermula kembali. Dan dia tanya sukan go-kart bila? sebab ada banyak-banyak sukan. Saya tanya bola. Bola ada yang mungkin suka bola minat pastinya kan? ya. Macam pelumba apa kan. Jadi mereka sebab dia tak ada kontak. kan? Jadi gigil tangan dia nak. Betul ni kita punya wartawan ni Nur Hidayah Hanafi ni berkesempatan untuk pergi ke salah sebuah ataupun salah satu daripada tempat permainan sukan go-kart yang telah pun dibuka berikutan PKPP yang dilaksanakan oleh kerajaan. Gigil tangan tak dapat main go-kart Silakan. Gigil nak pegang steering. Saat yang dinantikan akhirnya tiba apabila sukan go-kart dibuka semula kepada umum setelah kerajaan memberi kelonggaran melalui pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Sukan ekstrim ini bukan sahaja mampu menghilangkan tekanan, malah ia boleh dijadikan aktiviti riadah bersama keluarga setelah hampir 3 bulan berada dalam tempoh PKP. Ini kali keempat saya main go-kart ni selepas PKP. Ini first time. And perasaan bila dah buka tu happy sebab ni hobi saya. Masa PKP tak boleh nak main kan, tak boleh nak keluar pun kan. So happy lah kerajaan buat kelonggaran untuk rakyat Malaysia keluar sebab ialah terkurung lama kan and boleh buat aktiviti tapi berdasarkan SOP. Selain mematuhi SOP dengan memastikan penjarakan sosial, para pelanggan turut dikehendaki memberi data pribadi dengan menulis nama di buku yang disediakan atau imbas kod QR yang dipaparkan. Kami mengikuti tata cara operasi standard yang ditetapkan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Antaranya memastikan pelanggan kami memakai topeng muka sebelum dan selepas sesi, dan kami juga disinfect peralatan kami seperti topi keledar, kasut dan juga steering dan juga seats. Ini norma baru, nak tak nak kita kena ikut. Cuma kadang-kadang seperti biasalah ada yang terlupa atau tak berapa peka atau cakna. Jadi kami kena memastikan benda ni SOP diikutilah. Pusat riadah ini menyediakan 22 buah kereta go-kart dengan keupayaan enjin 270cc. Pemandu di atas litar ini mampu menguji kemampuan diri di samping dapat mengilap kemahiran memandu para pelanggan. Sekarang kita berada dalam norma baru dan kebanyakannya aktiviti sudah boleh mula dijalankan. Bagi sesiapa yang ingin menjalankan aktiviti go-kart, mereka haruslah memakai helmet ini untuk tujuan keselamatan. Dan yang paling penting, helmet ini akan dinyahkumankan sebelum digunakan oleh para peserta. Sekarang saya sendiri akan cuba untuk main go-kart. Jom! Dengan kelajuan maksimum 60 km sejam, sukan go-kart ini mampu merangsang adrenalin pemandu. Sekaligus menyebabkan pemandunya berpeluh akibat daripada peningkatan kadar degupan jantung sepanjang pemanduan.
Sekian masa yang diambil lebih kurang 10 minit sebentar tadi dan ini merupakan satu pengalaman yang amat menyeronokkan meskipun ini adalah pengalaman kali pertama saya memandu go-kart ini dan saya boleh katakan lepas ini saya akan mencuba lagi untuk bawa go-kart ini. Selain itu, pusat radar ini turut menyediakan permainan go-kart secara simulasi maya bagi mereka yang ingin merasai suasana di litar perlombaan sebenar. You see, right? A lot of people are here now. So I've been hearing that a lot of people now MCO's finished that they want to come down and drive. We do coaching on the go-karts and also we have the simulators here. So you all one-stop center, learn how to drive, learn how to race, and you can go in the real world or the virtual world. Tidak dinafikan, sukan ekstrim ini bukan hanya khusus buat pelumba profesional. Malah ia juga sesuai untuk setiap lapisan masyarakat yang cintakan sukan pemotoran. Betul lah, nampak menggigil tu. Nampak menggigil. Tangan dia. Lepas gian dia menggigil. Tapi betul, kalau kita cenderung pada sesuatu sukan, kita akan menantikan saat sukan itu dibenarkan. Betul. Ya. Betul. Memang ternanti-nanti tiap-tiap hari. Macam sekarang ni pun dah banyak sektor dibenarkan kan. Ya. Sukan antara yang paling dinanti-nantikan juga bila sebenarnya kita boleh sepak bola. Nampak saya terus ke bola aja. Betul. Ya. Dan gelanggang bola keranjang pun dah mula dibuka. Dah boleh untuk latihan saja. Ya. Jadi menggigil lagi lah ni. Masih lagi. Bola keranjang berapa meter dia dibagi? Sama juga. 3 ke 5 meter juga. Tak boleh ada banyak perlawanan persahabatan semua tu belum boleh diadakan lah. Sama. Kita harus bersabar lah ya. Sambil kita bersabar ni kita nak dapatkan banyak lagi perkara lain ya yang beri manfaat kepada semua. Dan diam tak diam antara perkara yang kita nampak ketika musim PKP ni ialah sektor seperti museum, arkib dan sebagainya terus menjalankan tugas mereka, terus mengadakan pameran tapi secara maya. Dan baru-baru ni diadakan juga pameran tentang penyakit berjangkit. Jadi itu oleh Arkib Negara. Jadi hari ini kita nak sembang lebih lanjut bersama dengan Timbalan Ketua Pengarah Sektor Penyelidikan dan Pengembangan Arkib Negara Malaysia, Puan Hajah Yatimah Rimun. Assalamualaikum Puan Hajah. Waalaikumsalam. Khabar? Sihatnya? Alhamdulillah sihat. Ya, ceria je pagi ni nampaknya. InsyaAllah. Bila kita tengok semua ni kan ceria, jadi kita pun ceria bersama. Saya sebab nampak pokok ni. Oh ya, pokok yang viral lah. Hajah nampak macam ni. Rupanya apa tahun depan nak mencin Tahun depan, insyaAllah. 30 tahun lebih bersama Arkib Negara. Ya, saya. Punya senior tu. Betul. Ya. Okey, kita nak mulakan tentang pameran yang dilakukan secara maya ya. Barangkali boleh dikongsikan sedikit tentang pameran ni. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya pameran yang kita adakan secara maya ini adalah ekoran daripada program yang kita sambut untuk Hari Arkib Antarabangsa. Jadi apabila berlaku penularan wabak COVID-19, jadi program kita rombak dan cara kita mengadakan aktiviti juga kita rombaklah. Kita sesuaikan dengan keadaan. Jadi untuk itu Arkib mengadakan satu pameran khas iaitu pameran penyakit berjangkit, sejarah dan cerita. Okey. Jadi sebenarnya pameran ni kita tak rangka daripada awal pun. Jadi kita ambil tajuk ini untuk disesuaikan dengan mood masyarakat kita. Kesan daripada COVID. Oh, jadi tajuk ni dipilih sendiri oleh pihak Arkib? Ya. Kita pilih sebab mungkin ramai masyarakat di luar sana yang ingin mengetahui lebih lanjut apakah penyakit-penyakit berjangkit yang pernah berlaku dan masih berlaku di negara kita. Betul. Jadi untuk itu Arkib mengambil inisiatif kita sebagai penyimpan khazanah warisan negara, banyak maklumat yang ada pada Arkib Negara. Jadi inilah peluang yang kita rasa untuk kita berkongsi bersama dengan masyarakat untuk mengetahui apakah penyakit-penyakit yang pernah dan masih berlaku penyakit berjangkit di negara kita. Okey. Pameran ini maya ini masih lagi berlangsung, masih lagi ada di dalam talian? Ya. Pameran ni kita dah mulakan sejak 11 Jun yang lepas. Okey. Ya, boleh layari melalui
laman rasmi Facebook Akib Negara. Oh, Facebook. Oh, di Facebook. Ya. Okey, mudah lebih mudah Ya, lah. jadi pameran ni akan berterusan lah. Akan sentiasa ada lah. Sentiasa ada. Bagus juga. Okey, kalau kita tahu mungkin generasi baru ni tahu tentang paling kuat pun SARS dan MERS dan juga sekarang ni COVID-19 lah. Kalau diikutkan daripada perkongsian pameran tu, apa antara penyakit berjangkit di Malaysia ataupun di tanah Melayu ni yang dikongsikan? Dan kalau kita baca tu, kita cakap, oh sebenarnya pernah berlaku di negara kita. Okey, saya akan melihat kepada penyakit berjangkit yang awal sekali yang pernah ada di negara kita. Jadi melalui rekod-rekod fail-fail yang ada di Akib Negara, terutamanya rekod-rekod fail Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Okey. Ini adalah kumpulan rekod yang terawal ya, yang lengkap yang ada dalam koleks kita bertarikh 1875. 1875? Ya, 100 tahun yang lepas lah kan. Belum Malaysia lagi. Sebelum Malaysia lagi. Jadi melalui kita punya kajian, kita dapati penyakit malaria. Merupakan penyakit yang ialah daripada kajian kita yang terawal yang kita jumpa. Kita jumpa satu dokumen pada tahun 1881. Ada satu surat yang mencatatkan bahawa kerajaan Singapura masa itu, Colonial Office Singapura, mengarahkan ubat-ubat malaria dihantar daripada Singapura ke Port Swettenham untuk kegunaan kerajaan Negeri Selangor melalui jalan kapal lah. Jadi daripada sini kita dapat tahulah bahawa yang terawal adalah malaria. Pada tahun 1880-an memang banyak. Selain pada malaria, ada juga penyakit taun. Taun kita kesan kolera pada tahun 1882 melalui satu catatan the appearance of epidemic kolera di Malaya. Jadi daripada sini kita kongsi, kita sedut dokumen ni untuk kita war-warkan, kita pamerkan pada publik lah. Wow. 1875 dah ada dokumen tersebut. Ada terawal, bukti lah ya. 2019 tambah lagi satu dokumen pada COVID-19 ni. Bagaimana? Itu dokumen online. Dokumen online. Pemelihara menjaga maklumat-maklumat yang sangat berharga ini. Tapi sebelum tu saya nak kongsi satu lagi virus yang hampir sama yang kita dengan yang sekarang ini, iaitu virus influenza. Pada tahun 1904 dah ada, tapi ceritanya tak banyak. Oh, banyak ni sebelum Spanish flu punya pandemik. Dah ada. Dah ada. Spanish flu 1918. Ini yang saya ingin berkongsi lah pada pagi ini. Pada tahun 1918, Spanish flu melanda tanah Melayu pada masa itu. Jadi memang banyaklah maklumat-maklumat yang kita perolehi. Dia punya langkah-langkah pencegahan tu yang saya suka nak kongsi ni. Betul. Hampir sama dengan apa yang kita lakukan sekarang ni. Ada di arahan penutupan sekolah, antaranya sekolah Malay College Kuala Kangsar. MCKK. Tutup juga. Diarah ditutup sementara. Kemudian penutupan pusat-pusat hiburan macam panggung wayang, pusat-pusat biliard dan juga pusat peranginan. Selain itu ada juga arahan supaya digalakkan kita ni memakai mask. Memakai topeng. Apa semua. Penjarakan 1 meter tu ada juga itu ditekankan tidak pula ditekankan dekat situ. Cuma dari segi prosedur dan langkah-langkah yang ada dulu ada persamaannya dengan sekarang. Betul. Jadi kuarantin pun ada, camp untuk kuarantin pun ada. Pembinaan sementara hospital-hospital untuk penyakit influenza pun dibina untuk sementara lah, iaitu di Kuala Kubu, di Kelang dan juga di Kuala Lumpur. Jadi bila baca tu memang sama ya. Dia macam setiap 100 tahun ada sesuatu yang boleh kita belajar daripada 100 tahun yang terdahulu kan. Tapi tentang Spanish flu ni memang banyak maklumat kita peroleh. Cuma kita tak terlintas di Malaysia di tanah Melayu ketika itu bagaimana kan. Maknanya memang banyak maklumat yang diperolehi. Lebih daripada tulisan di akhbar ke ataupun dokumen-dokumen yang betul-betul berkaitan daripada kerajaan, pemerintah dan sebagainya. Ya, apa yang kita rujuk adalah daripada kumpulan fail Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor yang bertarikh 1875 hingga sekarang lah. Jadi rekod-rekod ni kita jumpa dalam tahun 1880-an, 1918 lah untuk Spanish flu ni. Dia disimpan secara fizikal atau di dalam talian dokumen tersebut? Dokumen ni sekarang memang secara fizikal. Memang masih cantik lagi dan kita pelihara. Jadi kumpulan rekod ni adalah macam our treasures lah sebenarnya. Pastinya. Sebab dia yang paling lengkap, yang paling
bagus. Dia punya isi kandungan dia. Ya. Macam tak ada bawa ke satu. Pernah pergi Arkib Negara? Belum, tak berkesempatan. Sebelum mati wajib pergi. Saya akan pergi, dah buka ke? Dah. Sekarang dah. Kita dah buka sejak 15 Jun lepas. Tapi kita kena ikut SOP lah. Ada SOP dia ada lah. temu janji, ada penjarakan sosial dan kena buat terhad pada 20 saja untuk satu hari. Satu hari? Ya. Okey. Yalah, sebab sebelum kita tahu bila Arkib Negara itu kerajaan kata akbar-akbar lama kan. Dan okey, ini antara perkongsian ini apa Government of Kedah. Gazetnya banyak. Jadi setakat ni sejauh mana peratusannya bahan-bahan artifak dan juga ialah apa saja berkaitan dengan maklumat yang terawal sehingga sekarang telah pun didigitalkan. Okey. Untuk salah satu pemeliharaan bahan-bahan akib, kita ada dua cara lah. Satu cara konvensional di mana kita buat pemeliharaan dan pemeliharaan. Kita pelihara tu contohnya kalau dokumen tu dah koyak, kita kena cantumkan balik. Kalau berlubang kita kena tampal. Jadi menggunakan kita punya special tissue papers, gam yang tidak berasid. Jadi memang sebelum kita buat proses tu kita buang dia punya asid-asid yang ada dalam kandungan dokumen tu. Okey, bukan main tampal saja kan? Tak. Ini yang pakai kantar tu ke macam mana? Dia tradisional, dia lebih menggunakan tangan dan dia perlu kepakaran lah, skill dan kesabaran. Jadi itu kesabaran tu betul. Ya. Jadi ini adalah cara yang tradisional dan kalau kita dah pelihara ni bahan-bahan tu boleh tahan lebih kurang 100 tahun. Ini memang kita dah buktikanlah. Contohnya rekod terawal yang ada dalam koleksi akib bertarikh 1641. 1641? Ya, dan kita dah buat proses pemeliharaan dan pemeliharaan. Sampai sekarang masih cantik dan kita boleh rujuk lagi lah keadaan dia. Cuma warna lah dia kuning sikit sebab masa kita terima tu warna dia dah kuning. Kita tak tapi itu yang mahal tu kan. Jadi selain daripada pemeliharaan secara tradisional tu dan kita pelihara dalam gedung dengan kita jaga kelembapan dan suhu apa semuanya, alhamdulillah lah bahan ini bertahan lama. Jadi sekarang ni selaras dengan teknologi moden. Jadi cara preservation kita dah beralih, kita juga menggunakan pendigitalan bahan. Jadi pendigitalan ni lebih mudah. Dia selain daripada untuk kita preserve bahan, adalah juga untuk kemudahan akses. Ya, betul. Jadi bila kita buat pendigitalan, public orang ramai boleh mengakses bahan-bahan tu daripada mana saja pada bila masa. Menggunakan sistem yang kita bangunkan. Sama lah macam pameran di Facebook tu kan. Sebenarnya dah telah digitalkan. Ya, wow. Menarik minat betul. Ini baru satu tajuk. Baru satu aspek ni. Arkib. Itulah dia. Boleh datanglah melawat kami. Boleh, dah boleh dah ni. Hajan, yang 1641 tu dokumen apa ya kalau boleh tahu? Ya, rekod Belanda punya. Rekod Dutch record dia lebih pada baptism. Macam kelahiran, daftar kematian dan juga mesyuarat-mesyuarat diorang di gereja kan. Dan dokumen ni dalam bahasa Belanda. Jadi memang kami ada penterjemahannya lah. Ada tapi tak habis. Sebab benda ni ambil masa. Betul. Kan. Ini mencabar juga. Berapa banyak dokumen yang ada kan. Artifak-artifak semua. Tapi ialah dianjurkan kita semua untuk memahami apa saja berlaku dalam sejarah negara dalam zaman kita. Mesti kita boleh belajar daripada sesuatu yang berlaku sebelum. Jadi Arkib Negara tempat paling sesuai untuk kita mendapatkan bahan-bahan rujukan ini. Dan insya-Allah apa yang berlaku sekarang ni pun bakal menjadi catatan sejarah pada mungkin 50 tahun nanti kalau panjang usianya kita ni. Mungkin kita boleh berbicara dengan sekarang pun. Hajah, terima kasih banyak atas perkongsian yang sangat-sangat membuka mata ni. Kan? Saya akan ke Arkib nanti. Kita pergi ramai-ramai lah, jom. Boleh. Ya, Hajah Yatimah Harimun, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Penyelidikan dan Pengembangan Arkib Negara Malaysia, selamat meneruskan tugas di Arkib Negara. Terima kasih Cik Ali dan Cik Adif. Okey. Kita nak berehat seketika. Ada sedikit kisah nak dikongsikan ini. Okey, ini berkenaan dengan kami Endah. Yang akan kita bawakan bekas kaki tangan TV3 kini terlantar. Nordin Abdullah, 64 tahun, seorang bekas staf TV3 berkhidmat pada tahun 1984 hingga 1998. Kini terlantar di kediaman kampung Kuala Nal, Kuala Krai kerana menghidap sakit kanser limfoma tahap 4. Mari kita saksikan. Terlantar di atas katil selama 3 bulan, itulah nasib yang menimpa Nordin Abdullah,
bekas kaki tangan stesen penyiaran sistem televisyen Malaysia Berhad TV3. Menderita akibat penyakit kanser limfoma tahap 4. Dia hanya mampu terbaring setelah menjalani kemoterapi yang kelima. Pergi rutin lah, darah tinggi, jumpa doktor 3 bulan sekali. Masa tu doktor ada tegur, ada benjol sikit kat sini tu. Dia kata benda ni tak ada apa, dah bertahun. Dia pegang, dia kata kita test lah, kita hantar ke pakar. Pergi ultrasound, lepas tu tebuk, ambil sampel semua. Terus dia suspek kanser. Bila suspek kanser, buat scan habis-habis, pun kanser tu banyak. Tahap 4, kat lain-lain pun ada kan. Bulan 12 tu buat kemo, 26 bulan 12, first kemo. Kini, bapa kepada 6 orang anak ini kehilangan berat badan hampir 30 kilogram. Kasih sayang isteri tiada tolok bandingnya. Noriza Stopa setia menjaga suami tercinta biarpun berdepan situasi sukar. Macam tu je lah, tengok orang sakit. Pagi-pagi bangun. Nah, itu dia alat dia, apa ni, nak gosok gigi, semua nak buat kat sini kan. Masuk dalam bilik. Nak lap dia, nak salin semua. Pakai. Itu je lah. Hampir 14 tahun berkhidmat bersama TV3. Pelbagai ilmu dan pengalaman ditimbang. Tidak kurang juga, ukhuwah dan silaturahim yang terjalin sesama rakan setugas menitipkan pelbagai kenangan indah. Prihatin dengan keadaannya, rakan-rakan media turut membantunya dengan memberikan sumbangan bagi meringankan beban keluarga. Kata-kata semangat yang diberikan oleh sahabat handai membuatkan Nordin cekal dan tabah menepani hari-hari mendatang. Yang ada tu dia orang doakanlah semua bersabar. Semua tabahlah hadapi semua ujian. Ujian Allah SWT atas kita. Kena bersabar je lah. Kena reda terima. Berdoalah juga. Selain pada kita tu nasihat doktor sama. Ikut dengan sabar. Satu-satunya harapan Nordin ialah untuk kembali pulih dan menjalani kehidupan seperti sedia kala. Sebagai insan prihatin, mari sama-sama kita membantu. Ya, kembali sekali lagi pastinya dalam Malaysia hari ini. Sekali lagi bersama dengan saya kembali. Eli di mana? Eli di mana-mana. Eli di mana-mana. Okey, kita tahu bahawa hari itu pada awal PKP mungkin ramai yang mungkin rasa macam stres jugalah kan, duduk kat rumah, terkurung kat rumah hampir 3 bulan. Tapi sedarkah kita bahawa kita ni sebagai dewasa, kita rasa macam berlaku tekanan dekat emosi kita. Sedarkah kita bahawa psikologi kanak-kanak ni emosinya lebih lagi berbanding kita yang dewasa ni. Betul, dan kadang-kadang kalau macam kawasan perumahan tu dia ada taman permainan kan. Kan sepanjang tempoh PKP tu ditutup. Jadi kita boleh nampak macam mereka nak pergi tapi kita tak benar kan. Jadi ini mungkin boleh mengundang juga gangguan emosi pada kanak-kanak. Jadi ini adalah topik perbincangan kita pada pagi ini berkenaan dengan gangguan emosi dalam kalangan kanak-kanak. Jadi tak lain tak bukan, kita jemputlah pakar dalam bidang ni, Dr. Azuraida Syahdan sekali lagi bersama kita, pakar kepimpinan diri, keluarga dan organisasi. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Waalaikumsalam. Sihat? Fazli. Sihat. Alhamdulillah. Sebelum ni kita mungkin di talian Skype sekarang saja kan, tapi dapat bersua dekat sini, alhamdulillah lah kan. Betul. Kita tahu bahawa kanak-kanak ni doktor, daripada zahirnya, fizikalnya kita nampak ceria je, Hanif.
kita tak dapat bezalah dia ni ceria je, tetapi di sebalik keceriaan itu mungkin ada timbul sedikit gangguan emosi. Benarkah itu, doktor? Okey. Soalan cuba masuk. Benar ke kan? Betul. Okay. Betul. Kadang-kadang kita nampak anak kita sihat kan, tapi sebenarnya kalau mengikut American Psychiatric Association, sebenarnya gangguan emosi yang berpanjangan boleh menyebabkan berlakunya masalah penyakit mental kepada anak-anak. Dan penyakit mental ni sebenarnya kita tak nampak secara fizikal. Contohnya macam dari luarannya nampak sihat macam tu. Cuma dari segi tingkah laku mereka menunjukkan perubahan sikap dan tingkah laku. Jadi bila berlakunya perubahan sikap dan tingkah laku ni, maka terjadilah apa yang kita panggil sebagai gangguan emosi. Dan bila gangguan emosi ni berkekalan ataupun berpanjangan, dia akan menyebabkan berlakunya penyakit mental. Di kalangan kanak-kanak kita boleh lihat dari segi dia punya perubahan sikap. Kalau dulu seorang yang ceria, tiba-tiba dia jadi seorang yang muram, atau kalau dulu pendiam, dulu suka bercakap, sekarang tak suka bercakap. Ada sesetengah kes suka marah-marah, suka tak barang. Kita baru notice, kenapa anak kita macam ni kan? Dia kalau dalam tempoh yang pendek tak apa. Tapi apa yang membimbangkan bila ia berlaku dalam satu tempoh masa yang panjang. Kiranya dekat sini hari ni dia marah, besok dia marah, lusa dia marah tanpa sebab. Berpanjangan. Emosinya orang kata tak stabil dan tak mampu untuk kawal. Jadi itu adalah apa yang orang kata tersirat. Yang kita tak nampak fizikalnya, kita nampak dia duduk elok, sihat, makan macam biasa kan. Tapi mental dalaman tu kita tak nampak, tu orang kata. Pada usia berapa yang perlu kita bimbangkan? Sebab kadang-kadang kan ada juga tips dan nasihat mengatakan bahawa kadang-kadang kita kena biarkan anak ni dalam dunia mereka sendiri, membesar dengan sendiri, tapi kita juga perlu pantau kan. Pada usia berapa yang kita perlu bimbang berkenaan dengan kesihatan emosi mereka? Kalau kesihatan emosi yang melibatkan teknologi, dia boleh dampak seawal umur 2 tahun sebenarnya. So 2 tahun, sebab tu pakar-pakar menasihatkan supaya anak-anak ni kita tak beri gadget sebelum usia 2 tahun. So tapi ibu bapa zaman sekarang ni kan, kita kadang kita orang kata terikat dengan jadual. Jadi kita memberikan teknologi awal. Jadi pada usia 2 tahun tu kadang-kadang kita dah nampak dah perubahan pada tingkah laku anak-anak kita. Bila mana kita bagi gadget pada mereka, lepas tu bila kita nak ambil gadget tu, dia orang akan menangis. Dia akan menangis, dia akan melawan, dia akan dalam tempoh masa yang sangat lama, orang kata. Nak pujuk pun tak boleh kan. Itu kita boleh lihat seawal usia 2 tahun. Sebab pada usia 2 tahun ni anak-anak kita dah tahu membezakan, ini ayah dia, ini mak dia, ini adalah kartun dan ini adalah buku. Macam tu. Menarik kan 2 tahun. Risau Anak saya 2 tahun. 2 tahun dah? 2 tahun. Jadi kena pantaulah anak Pantau tak bagi dah lepas ni. Biar anak yang biasa memang selalu bercakap kan. Ya. Kita memang dedahkan dengan aktiviti lah. Jadi itu mungkin bawa kepada punca mereka boleh terjadi sebegitu, doktor, sebab yalah, dia mungkin bersama dengan kita, bersama dengan pengasuh. Betul. Sekurung ke? Terkurung kat rumah lama sangat ke? Salah satu. Betul. Selain daripada itu, sebenarnya ramai dari ibu bapa, kita ingat teknologi adalah salah satu adalah punca utama kan. Banyak lagi selain teknologi. Pendedahan kepada gadget ni betul adalah salah satu faktor menyebabkan berlakunya gangguan emosi. Selain daripada itu, terdapatnya perselisihan antara ibu bapa yang berlaku di hadapan anak-anak. Maknanya parent bergaduh depan anak-anak boleh menyebabkan gangguan emosi dekat situ. Yang kedua, bila anak-anak kita dibuli oleh adik-beradik yang lain dekat rumah, abang kakak kan, bully dia dan dia simpan sendiri. Jadi bila berlaku perkara tersebut, terjadinya gangguan emosi. Selain daripada itu, mungkin dia sebenarnya tidak diberi makanan yang sihat. Makanan penting untuk minda, untuk badan kan, fizikal. Walaupun fizikal kita nampak sihat je anak kita ni, tapi minda dia tak sihat. Sebab apa? Sebab pemakanannya tidak dijaga kan. Kadang kita bagi je entah apa-apalah, orang kata makanan kecil-kecil itu kan. Itu dari aspek pemakanannya. Dan yang terakhir sekali mungkin dari aspek terlalu orang kata bosan ataupun tak tahu nak buat apa. Itu pun menjadi punca gangguan emosi, especially masa PKP hari itu ya. Anak-anak kita yang tinggal di kawasan kampung, mereka tidak didedahkan dengan teknologi dan mereka juga tidak diberikan pengetahuan mengenai aktiviti apa yang mereka perlu lakukan. Jadi ibu bapa dah sibuk dekat dapur kan, ayah dekat luar, mak dekat dapur kan. Jadi anak-anak tak tahu nak buat apa, duduk sahaja. Bila duduk sahaja, berlakulah satu macam konsep gangguan emosi. Jadi saya huraikan mengenai jenis dia. Yang kedua, dinamakan halusinasi macam itulah. Kita risaukan yang mana mungkin anak kita yang ibu bapa yang sibuk. Doktor tadi sentuh mungkin sibuk dekat dapur, mengabaikan tanggungjawab untuk bersama dengan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak ni kita perlu dekat dengan dia. Kan tanya dia dah makan ke belum. Betul. Kan, jadi macam mana kawan-kawan di sekolah ke apa kan. Tapi mungkin
pendedahan itu tidak diberikan kepada kanak-kanak ini, jadi muncullah sedikit gangguan emosi dekat situ. Tetapi ada juga ibu bapa yang mungkin mengabaikan tanggungjawab tu, letak 100% dekat gadget. Tadi doktor ada sentuh gadget. Okey, bagi gadget. Gadget ni pun ada baik dan buruknya juga. Betul. Mungkin boleh kongsikan juga. Dia macam ni, penggunaan gadget tak salah kan. Nanti orang kata Dr. Azul kata salah guna gadget. Tak, saya tak sebut salah saya tak sebut salah menggunakan gadget. Ibu bapa boleh memberikan anak gadget dengan kawalan dan dengan jadual yang ditetapkan. Okey, ibu bapa yang pandai mengawal anak-anak, penggunaan gadget anak-anak ni, kita panggil dia sebagai ibu bapa yang mengamalkan gaya kepimpinan digital parenting. Zaman dulu kita pakai authoritarian tahu, di mana kalau kita cakap itulah jawapannya, anak tak boleh argue. Zaman sekarang banyak ibu bapa menggunakan autoritatif, di mana kita cakap, anak cakap, kita capai kata putus. Tapi ada satu lagi gaya yang ramai terlepas pandang. Bila berkenaan dengan gadget, kita panggil digital parenting, di mana ibu bapa menasihati anak-anak dan memberi anak-anak jadual waktu bila boleh pakai gadget, umur berapa. Even Bill Gates bagi anak dia pakai gadget umur 14 tahun. Bill Gates kan, ini kan kita kan. Macam tapi mana dibuat tu? Boleh dalam masa satu hari kita boleh limitkan penggunaan gadget kepada anak-anak kita. Mungkin setiap kali dia menggunakan gadget ni, mungkin sekali guna, kalau anak kita berusia di orang kata sekolah rendah sekali guna 40 minit. Lepas tu letak timer. Lepas tu habis minta dia buat aktiviti-aktiviti lain. Yang menjadi masalah bila kita tak letak timer dan anak pun terus menerus menggunakan gadget dari pagi sampai petang. Betul. Dan kita pun berpuas hati kan, sebab anak yang penting anak behave lah. Anak diam, tak nangis. Anak diam, kita pun tak susah untuk menjaganya. Tapi itu ialah menyerahkan tanggungjawab sepenuhnya. Doktor tadi kata berkenaan dengan jenis-jenis gangguan emosi. Betul. Kalau nak kongsikan? Dia ada 3 jenis sebenarnya. Gangguan emosi berpanjangan ni boleh menyebabkan penyakit mental yang orang kata agak serius. Jenis pertama kita panggil sebagai neurosis. Neurosis melibatkan kemurungan, kesedihan ataupun tekanan perasaan. Yang kedua kita panggil sebagai psikosis. Psikosis melibatkan kalau individu dewasa bipolar ataupun perubahan mood tiba-tiba. Saya tengah gembira, tiba-tiba saya nangis. Kalau di kalangan kanak-kanak kita panggil opposition defiance disorder, di mana anak ni suka marah, suka kacau orang. Itu yang jenis kedua. Yang ketiga kecelaruan personality. Kecelaruan personality ni melibatkan individu yang antisocial dan paranoid. So kalau anak-anak kita terdedah kepada teknologi dalam tempoh masa yang panjang, diorang ni cenderung untuk dapat nombor 1 dan nombor 3. Nombor 3. Nombor 1 neurosis, maknanya kemurungan. Bila kita ambil gadget, kita tengok dia akan murung, dia akan sedih. Maknanya itu gangguan emosi lah. Sebab anak-anak normal kalau kita ambil gadget daripada dia, dia akan macam okey tak apa. Tapi anak-anak yang lain kan? Anak-anak mengalami gangguan emosi, bila kita ambil gadget, dia akan marah, dia akan murung, sedih dan menyebabkan berlakunya macam tak nak makan, tak nak buat itu. Itu yang pertama. Dan kalau penggunaan teknologi yang berlebihan juga menyebabkan terjadinya jenis yang ketiga ni, kecelaruan personality ni, di mana dia akan jadi antisocial. Bila kita bagi gadget, lepas tu dia tak nak keluar rumah. Kita ajak, jomlah ada kawan-kawan datang. Tak nak keluar, tak apalah, kawan dia duduk bawah kan. Ataupun kita bagi tahu dia kita nak pergi wedding ni, jomlah sama-sama. Dia kata tak apa, dia rather tinggal dekat rumah. Ataupun bila dia pergi wedding, dia duduk situ dan masih dengan gadget. Itu dah membentuk satu situasi yang kita panggil sebagai antisocial lah, terlalu antisocial dan terlalu paranoid. Jadi kita risau jugalah kan, sebagai ibu bapa ni sebenarnya kita kena pantau lah, sebab jenis-jenis ni gangguan emosi ni, kalau dia berpanjangan tu saya kata dia boleh menjadi penyakit mental. Penyakit mental ni ada satu orang kata hidden epidemics. Wabak yang kita tak nampak kan. Kita tak nampak, kita nampak anak kita membesar sampai umur 18 tahun normal je. Betul. Tapi sebenarnya mental dia tak sihat. Macam mana kita nak tahu yang sebenarnya, sebab sekarang ni ialah anak-anak pun semakin bijak kan, dan ada juga yang menjadikan ini sebagai alasan untuk mereka mendapat sesuatu lah. Kadang-kadang dia menggunakan alasan mental illness ni, kemurungan ini, emosi ni. Tapi sebelum doktor menjawab soalan saya tu, kita ada seorang pemanggil di talian yang dari Kulim Kedah. Ya, satu pandangan yang silakan. Hello. Hello. Siapa di talian? Hello. Hello. Ya, siapa di talian? Siapa di sana? Saya Siti dari Kulim Kedah. Ya. Silakan, ada soalan ke, pandangan ke, macam mana? Saya cuma nak kongsi pengalaman saya sebagai anak. Silakan. Dengan anak saya lah. Ya, silakan. Ya, silakan, Puan Siti. Anak saya sekarang dah umur 10 tahun lah. Masa dia kecil, badan dia agak besar. Okey, lepas tu?
Lepas tu, masa dia pergi sekolah, saya perasan lah, dia macam asingkan diri dengan kawan-kawan. Okey. Okey, Puan Siti teruskan je sebab kita dengar suara di televisyen tu. Kalau boleh jauhkan sikit tapi teruskan je. Ya. Masa dia asingkan diri tu, cikgu pun ada bagi tahu. Dia macam perangai dia agak pelik lah. Dia tak nak kawan dengan budak-budak yang sebaya dia. Sebabnya budak-budak ni selalu ejek dia. Dia gemuk, bambang gajah besar lah. Lepas tu, bila dia balik rumah, dia anak tunggal. Balik rumah, dia tak ada kawan juga. So, bila keadaan macam tu, saya rasa macam, saya sebagai ibu pun rasa macam sedih juga. Dalam keadaan macam tu, sebenarnya saya tak tahu kat mana tempat yang sesuai untuk bawa anak pergi jumpa pakar. Apa perlu saya buat, saya pun tak tahu sebenarnya masa tu. Masih berlaku ke keadaannya sekarang ni? Ya, masih berlaku terutamanya masa tempoh PKP hari itu. Sebab terkurung. Dia anak tunggal, so dia tak ada apa-apa nak buat dekat rumah. Okey, baik. Puan Siti, terima kasih atas perkongsian ini. Mungkin Dr. Azul boleh kongsikan berkenaan dengan apa yang boleh lakukan. Betul, macam yang Puan Siti cakap tadi, dia anak beliau dibuli di sekolah. Jadi bila itu merupakan salah satu faktor yang saya sebut tadi, dibuli oleh adik-beradik ataupun kawan-kawan sekolah, menyebabkan salah satu faktor yang berlakunya gangguan emosi. Selain daripada itu, kebosanan. Sebab tadi Puan Siti kata balik rumah, dia tak tahu nak buat apa. Dia seorang-seorang, anak tunggal kan. Jadi bila anak tunggal ni memang tak ada aktiviti. Ada caranya sebenarnya untuk ibu bapa membantu, orang kata menangani. Kalau bercakap mengenai gadget tadi, saya dah ulas mengenai digital parenting. Tapi kalau bercakap secara general macam isu Puan Siti tadi, kita boleh gunakan pendekatan ABCD. Okey. Suka ABCD. Okay. A, awasi tingkah laku anak-anak kita dan aktiviti harian dia. Okey, ni cara ibu bapa nak mengelak ataupun mengenal pastilah, orang kata awasi dahulu. Kalau dulu happy, kalau sekarang muram, maknanya something is wrong kan. Tapi kita tengok berpanjangan atau tidak. B, betulkan jadual aktiviti anak-anak kita, betulkan jadual harian mereka. Sebenarnya kadang kita tak sedar, tanpa jadual inilah yang menyebabkan anak kita kebosanan. Dan bila bosan, jadilah gangguan emosi dekat situ. Jadi nak elak perkara tersebut, kita kena sediakan jadual untuk mereka. Kita sediakan satu jadual lengkap dari pagi sampai malam. Dari dia bangun tidur sampailah dia nak tidur balik. Dan selitkanlah, kalau aktiviti tu ada teknologi punya aktiviti, kita selitkan dekat situ. Dan C adalah cakap ataupun berkomunikasi dengan mereka dengan lebih kerap. Kita sebagai ibu bapa, sebenarnya kita berkomunikasi dengan anak kita, betul tak Fazli? Hanif, tapi kita tak berkomunikasi secara kerap. Kalau kita perasan, kita tak duduk dan kita tidak, macam mana hari adik hari ni, adik buat apa? Tak menyelami. Tak menyelami. Komunikasi secara kerap ni sebenarnya sangat-sangat membantu mereka meringankan apa yang ada, orang kata. Walaupun kita jumpa pakar pun, pakar akan berkomunikasi dengan kita. Okey, apa masalah kan? Dan yang terakhir sekali, didapatkan nasihat pakar ataupun dapatkan nasihat daripada individu-individu yang bertauliah ataupun pakar-pakar lah dekat luar sana. So, formula A, B, awasi, bercakap, betulkan, cakap dan juga dapatkan pandangan pakar. Menarik sekali, Doktor. Terima kasih banyak ke studio kami. Mungkin selepas ini kita akan hubungi lagi. InsyaAllah. Jemput lagi di studio untuk perkongsian yang seterusnya. Kena tambah A, B, C, D. T, tambah T. Tengok kami. Tengok kami ni kan. Kan boleh dapat pengisian tersebut. Okey. Terima kasih juga kepada Dr. Azuraida Syahadan, pakar kepimpinan diri, keluarga dan organisasi. Kita dah pun merungkai dia akan kepada mereka yang mungkin mempunyai anak-anak. Bermula saat ini dah mulalah untuk mendekati anak kita itu menyelami. Tak boleh tinggalkan macam tu saja. Betul. Okey, kita nak bertindak seketika tapi kita nak kongsikan ini berkenaan dengan satu perkongsian yang bakal mengenyangkan, iaitu Man Laksa. Gerai Man Laksa telah beroperasi selama 9 tahun yang diusahakan oleh Encik Muhammad Faizal atau mesra dikenali sebagai Man Laksa, anak jati Pulau Pinang. Kata kalau laksa Pulau Pinang ni maksudnya laksa utara. Doktor makan? Sedap. Sedap. Senyum-senyum. Jadi kita saksikan perkongsian ini, silakan. Man Laksa. Laksa Utara, hidangannya cukup terkenal di utara tanah air, kini semakin mendapat tempat di hati rakyat Malaysia. Bertempat di Kota Damansara, Petaling Jaya, Selangor, anak jati kelahiran Pulau Pinang ini telah berkecimpung dalam dunia perniagaan makanan kira-kira 9 tahun lalu. Laksa ni sebenarnya permulaannya kami cuma buka kecil-kecilan saja. Daripada satu tempat ke dua tempat, so sekarang ni dah jadi 6 tempat lah. Asalnya kami memang ada 2 partner lah, saya dengan kawan saya.
So sekarang ni kawan saya dah buat tempat lain, saya dah buat tempat lain. Dengan menggunakan ikan sari segar dalam pembuatan kuahnya, resepi turun-temurun ini berjaya menambat selera penggemar laksa dari pelbagai bangsa. Cabaran-cabarannya daripada segi memproses ni lah kan. Daripada A to Z kita nak mula, kan, nak beli bahan-bahan dia semua. Lepas tu dengan harga barang ni lagi sekarang dah naik sikit. Rahina Hasim adalah antara pelanggan tetap Man Laksa yang sering berkunjung ke gerai untuk menikmati sajian ini. Daripada anak saya, sebelum ni saya tanya anak saya dekat mana ada laksa sedap. Dia cakap dekat Stesen 4. Dan saya lalu sini, tengok ada dekat sini, tengok ramai orang, belilah. Man Laksa sesuai dijadikan juadah minum petang untuk seisi keluarga kerana rasanya yang enak dan tidak begitu pedas serta bersesuaian untuk setiap peringkat umur. Hari tu masa dalam Facebook diorang ada post, jadi nampak macam masa dia tuang kuah tu, ya Allah sedapnya nampak tu yang datang cari kedai ni. Hari ini saya berpeluang untuk menikmati laksa dan juga cendol di sini. So jom kita try laksa dulu. Sedap, kuahnya yang begitu pekat dan rasa yang tidak begitu pedas, sangat sesuai untuk semua orang. So sekarang kita try cendol pula. Cendol yang tidak begitu manis, sangat sesuai diminum sewaktu panas. Dengan kombinasi enak cendol dan laksa utara yang menyelerakan ini, tidak hairanlah mengapa gerai Man Laksa menjadi pilihan masyarakat setempat. Kembali bersama kami. Fad dah mula ke? Dah siap dah ni. Ni yang saya potong kecil-kecil ni. Uish. Oh, sedap Tapi kenapa kat sini kosong kat situ? Tak dah tuang tadi. Okey, kita percayalah. Percaya je lah. Huruf T tu apa? Tengok kami. Tengok kami. Bukan T tu, bukan tipu Baiklah. Okey, semalam dah membuat apa? Demo masakan mi kolok. Semalam mi kolok tu Sarawak. Mi kolok loba. Mi kolok loba. Hari ni apa cerita? Hari ni awak lah, sebab awak yang ada menu ya. Kita ada dua menu kat sini. Yang pertama menunya kerabu pekasam daging mi segera. Dan yang kedua nanti kejap lagi kita nak tunjuk masak lemak. Oh ni sedap ni, masak lemak. Masak lemak pucuk ubi pekasam daging. Awak cakap pun dah rasa sedap. Cakap pun dah sedap. Belum rasa lagi. Dia belum cakap pasal pokok lagi. Okey, tetamu kita kena kenalkan. Orang pokok tu. Sebagai kanan saya, Puan Rosmas Zakaria. Terima kasih. Dan juga di ujung sana bertudung biru Azam Mansur. Ya, apa khabar kedua-duanya? Okey, baik. Waalaikumsalam. Dari mana datangnya ni? Sarawak Selatan. Sarawak Selatan. Sahabat saya dari Rawang. Oh, dari Rawang jauh sikitlah. Ya. Jauh sikit. Jadi ini menu yang baru dieksperimen ke ataupun macam mana? Ataupun dah memang turun-temurun? Biasa memang menu ni memang dah sedia ada. Cuma kita tukarkan je menu utama. Biasa orang guna dengan apa ayam ke, sotong ke ataupun udang. Jadi kita guna dengan pekasam daging lah. Pekasam daging ni boleh masak dengan pelbagai masakan. Jadi kita cuma nak variasikan je lah untuk menu pekasam untuk kerabu mi segera. Okey. Menu pertama pekasam kerabu mi segera. Ya, betul. Silakan. Okey, mula-mula kita langkah-langkahnya. Pertama. Kita goreng dululah daging dia. Mi segera. Mi segera. Banyak makan dengan mi segera? Ya. Kerabu mi ni kita rebus je lah. Ni kira kerabu ke ataupun kira apa sebenarnya? Kira mi segera ke ataupun kerabu? Kerabu pekasam daging. Dia makan dengan mi segera? Dia makan dengan mi segera. Disekalikan? Ya, disekalikan. Jadi bolehlah macam kenyang sikit ke. Takkan nak makan dengan daging kan. Ui, ni kenyang sangat. Biasa pekasam kita tahu ikan. Biasa ikan ikan pekasam kan. Ikan pekasam. Daging pekasam. Tapi sedap. Saya pernah makan. Dah Ni. Tapi dah makan belum dengan mi segera? Itu belum. Dalam bentuk kerabu belum. Jadi kita tak payah nak cari nasi lagi. Betul. Okey, saya datang. So yang ni daging kita goreng lah dalam 2-3 minit. 3 minit 2-3 minit. Dan orang kata apa bagi dah masak lembut sikit je. Sebab
daging perkasam ni dia memang dah lembut. Kita dah perap dengan asam jawa, dah basuh semua dengan. Jadi bila nama dia perkasam dia kan memang lembut lah. Ya. Memang lembut. Oh, masuk dagingnya dulu. Tak, saya sedang menikmati bau-bau tu. Betul, saya pun. Ini makan daging tak? Makan. Perkasam daging ni antara gemar. Cuma bila nak makan mi segera tu saya tengah cuba nak register kan sebab register rasa kan? Dia tu. Yelah, biasa kita makan dengan nasi. Makan nasi ataupun biasa orang bubur dengan sotong, udang, dengan seafood kan. Tapi ni kita try darat pula. Okey, jadi dia berapa lama di situ? 3 minit tadi? 2-3 minit. Oh, goreng dululah. Goreng dengan minyak. Dia dah memang lembut kan? Dah lembut. So, ni kira dah ready. Ini saja makan tuang je. kosong itu pun boleh. Betul? Kan? Buka-buka terus je ni. Macam tu. Sabar. Lapar ke? Lapar. Pagi-pagi kan? Itulah dia. Bau sedap ni. Yang ni memang tak payah nak bubur garam lagi lah sebab kira memang kita dah memang Ni ada idea garam. siapa menggabungkan menu sebegini? Idea siapa? Biasa kita punya ejen-ejen. Mereka yang datang dengan idea ni? Ya. Kadang-kadang customer pun ada bagi kita resepi. Dia orang pelbagaikan. Inovasikan lah. Inovasikan. Kadang ada yang masak tom yam, masak kari. Ya, betul. Okay. So ni kita masukkan je Maggi. Kalau dah nama kerabu, campak dia lah kan. Masuk mi segera gaulkan sekali lah. Ya betul. Oh, kerabu tu dia memang campak-campak je. Campak je. Tak payah nak masak. Jadi kita goreng bahan utama dia memang daging je lah. Kerabu ni makanan sihat sebenarnya. Betul. Jadi perkasam daging ni pun sihat jugalah. Betul. Okay. Oh, so campur-campur je. Bawang. Bawang. Cili. Cili. Cili nak bagi pedas lah. Kerabu ni kena pedas sikit lah kan? Ya, betul. Itu apa? Ni serai. Serai kita potong halus. Dah jauh tak nampak lah. Irisan serai. Tak ingat ni nak try. tomato. Masukkan tomato. Tomato kecil ni. Potong dua lah. Nak masuk sebiji-sebiji pun boleh. Yang daun-daun itu apa? Ini nanti untuk hiasan. Daun sup. Sup lah. Yang ini daun kunyit kita potong halus. Oh, daun kunyit. Ya. Kunyit atas sup. Ini kita pakai gula soft brown sugar. Kenapa nak kena ada gula? Gula perang. Kita nak bagi ada rasa manis-manis, masam-masam nak cover dengan dia punya masin dia tu. Masin dia betul. Yang bergasam tadi tu ya? Ini memang bergaduh lah rasa dia dalam ni. Ni limau nipis. Sebiji je. Perahan limau nipis Yes, betul. Nak bagi dia masam sikit. Kalau guna lemon pun boleh? Lemon pun boleh. Sebenarnya lemon lagi sedap sebab aroma dia. Betul. So yang ini yang ini kita pakai sos ikan sikit. Memang tadi perkasam tu dah masam kan? Dah masin. Apa ni kicap? Tak, sos ikan. Sos ikan. Jadi kita balance je. Lebih tengah bercakap dengan saya. Tiba jadi kicap pula. Sos ikan pelbagai gabungan dekat sini masam, masin. Apa gaul? Okey, gaul. Saya gaul lagi sedap Tadi sembang macam dia buat perkasam tadi nak potong. Gaul pula. Okay. Jadi dagingnya tadi je yang perlu digoreng sekejap. Ya. Barang-barang ni dah disediakan awal. Mi segera tu rebus dululah. Jangan ambil daripada paket tu. Okey, lepas dah gaul ni Okey, lepas dah gaul. hiasan dulu. Okey. Dah gaul hiasan dia. Betul? Okey, kita letak dalam pinggan and then boleh terus makan lah. Ataupun boleh dimakan macam tu je lah ya. Ya, Maknanya inilah hidangan je lah. Maknanya bukan perlu makan dengan nasi ke apa ke. Sebab tak payah, sebab kita dah ada Maggi. Kena makan dengan ni. Sebab ada mi segeranya lah. Lagi-lagi perkasam kan? Itulah dia. Tapi dia dah inovasikan ada mi segera sebagi semua cepat kan. Sesuai ni untuk orang bujang. Ya betul. Simple sangat. Awak yang sebelah sana tu buat apa tu? Diam-diam. Masak lemak. Dah buat masak lemak. Menu kedua. Betul bagus. Masak lemak Jalan terus. Awak rasa yang ni. Kita letak dalam pinggan tu. Okey. Kalau saya tak sempat pinggan ni. Tak ada, dah habis. Kalau saya sambil gaul tadi daging-daging tu dah habis. Tinggal mi segera je. Kalau ada orang tak makan daging, boleh tukarlah. Tukarlah ikan ke apa lah. Sotong kan. Sotong, ya. Perkasam telur sotong ke semua tu boleh sesuai dengan mi segera ni? Boleh juga. Okey, yang paling ngam sekali rasa dia? Yang paling ngam rasa, biasa kita telur sotong pun boleh, daging pun boleh. Okey. So ini letak daun. Yalah kan. Ni daun apa daun? Ni daun sup. Daun sup. Okey. Melayu. Yang ni sebab tadi dia dah bagi tahu. Confident tu pucuk ubi tu. Dia tak pucuk ubi tu. Ni pucuk ubi. Ya betul. Padi tu menu lain lagi. Awak
kerabu kita gaduhkan. Jom boleh kita rasa pun Muhammad. rasa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas ke? Apa abang kita rasa daging dia dulu kan. Daging dan juga suap. Makan dulu. Saya makan dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kena tak? Ada rasa masam. Kena Ilan manis. nak pergi Ilan dulu baru balik baru boleh buat keputusan. Mula-mula masuk dia rasa kerabu tu yang masam tu. Dah lama dia sebatikan dengan rasa pedas tu sebab saya masukkan cili. Ya. Lepas tu dia akhirkan sekali dengan rasa manis tu. Dekat Manis. mi segera. Detail lah dia Mi bagi. segera. Mi segera tu. Main saya pula saya nak tengok. Ni minyak wangi ke apa? Hari silakan ni. Ni sebab pokok. Okey, itu apa mula-mula rasa pergasam. Pergasam. Kemudian Lepas tu rasa dia punya masin-masin sikit. Masin, Lepas tu okey. dia rasa manis. Okey, ni awak pula juri. Kena kan? Kena apa? Masuk, rasa dia masuk. Dia gabungan antara perisa-perisa lah. Dia macam kalau siakap 3 rasa tu kita rasa 3 lah. Saya pula Kena. Saya kena tomato dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia masam dan masin. Orang satu sudu je. Tak, sebab saya ambil sikit-sikit. Tak gerojok. Lembut lah daging dia. Lembut. Lembut kena. Memang 2-3 minit je masak. Tapi betul lah. Kan? Kena. Dia Inovasi yang sangat. betul. Sekejap. Wow. Tapi saya ni terbalik. Macam mana? Apa rasa dulu? Ujung dia baru rasa pergasam. Oh. Mungkin saya ambil yang perasaan lebih kot tadi. Saya ambil daging. Saya ambil daging last. Daging lah. Awak makan tomato dulu. Tengok yang mana dulu lah. Baik dah. Okey, menu yang kedua pula. Kesian Azam masak. Itu tahu-tahu dah siap je Azam. Jadi ada inovasi apa-apa tak? Yang ni kita dah letak daging semua. Yang ni biasa kan ataupun macam mana? Yang ni biasa kita orang masak lemak. Okey, kita tukarkan dengan perkasam daging. Oh, masih lagi perkasam daging. Ya, jadi sebenarnya barang ni jadi perkasam daging perkasam ni. lah. Ya, betul. Biasa, Perkasam biasa daging salai kan? biasa daging salai. Tukar daging salai dengan perkasam. Ya, betul. Jadi kena ada tukar bahan-bahan lain tak untuk ni? Tak ada, sama je. tak ada. Tak Sama ada. je lah. Sama je. Sama je. Dah tukar menu bang. Dah tukar menu. Tak apalah kita sambil-sambil. Sambil-sambil lah. Masak garam dah. Garam dulu. Adakah ianya boleh adakah ianya boleh di Campur sekali? Sekali kan? Boleh juga kalau nak Nak dulu rasa kan. dia punya kuahnya. Apa dah? Saya Mi segera yang kuah. Tabur Masak lemak? Jangan buat pasal. Lain nanti. Yang tu berapa lama pula prosesnya? Yang ni dalam 5 minit tunggu santan pecah lemak kan. Dah okey ni? Dah okey dah. Okey, dah okey boleh angkat lah macam tu. Air dah bubuh dah. Ni sebab lemak kan? Yang tu apa? Macam warna merah-merah tu dekat garam-garam ke? Yang mana? Itu Ni. asam. Ni. Oh, yang ni. Bukan. Ni. yang tu. Ni garam bukit. Oh. Himalaya salt. Boleh je pakai garam biasa tapi sihat sikit kan. Okey dah. Okey, dah Dah. Nak pingat daun ni mangkuk ni. Baru nak menikmati. Kenapa dia masuk Sebab nanti nampak kosong sebab tu saya masuk. Oh, jadi penuh. Dia belum sarapan lagi. Belum sarapan lah. Pagi silakan. Nanti kita habiskan. Garam dulu semua. Jangan rasa masak lemak lah ni. Tapi boleh diterima lah ni. Masak lemak ni tak makan dengan nasi. Konsep kan. Ini boleh makan dengan nasi. Dengan mi segera. Kalau nak try boleh lah tapi rasa macam muak je. Yalah, makan dengan Tak nasi. kena dengan nasi kan? Ni dengan nasi lah tapi kalau nak meratah tu ada bekas dia tadi. Rasalah Fadli, awak paling dekat. Boleh je. Oh, Ini. letak dalam ni. Okey, boleh rasa. Dia punya tu. Ni, boleh ni. Boleh je. Rasa kuah lah. Kita ambil daging sikit. Ya. Dengan pucuk ubi sikit. Warna dia naik Bau dia. Warna yang awak di kuning lain macam ni. Ini kita letak cili, kunyit hidup. Kunyit hidup okey. Dengan bawang merah. Orang letak apa? Dengan bawang merah itu je. Jadi kita pakai kunyit hidup, tak pakai sebut kunyit. Tak pakai sebut kunyit. Sebut kunyit. Kata nak sihat. Dengar. Nak. Rasa. Macam mana? Oh, dia punya... Okay, mula-mula tu apa? Mula-mula dia punya lemak oh. Lemak tau rasa. Kemudian kita makan dengan pucuk ubi tu. Ada bagi kita rasa macam pahit sikit. Okey. Tapi ini dengan sampai 2 sudu ni kenapa? Ini satu untuk lapis dia. Okey, baik. Okey, kemudian dah habis ke belum? Dia macam ada okey. dia punya lemak dia tu memang kita dapat. Masak lemak tu kelemakan tu terasa. Ada bau salai dia tu Mana ada salai? Kesam. Itu pucuk ubi punya rasa lah. Aduh. Ni perkasa. Ini yang sebanyak punya ni tak habis lagi dia rasa ni.
Dia punya yakin macam sana. Jadi macam mana nak dapatkan kalau ada yang berminat untuk dapatkan resepi ni, macam mana nak hubungi kalian? Okey, boleh cari dekat page FB ataupun IG Aquada Malaysia. Aquada Malaysia. Aquada. Ya, kita ada ejen seluruh Malaysia. So boleh carilah ejen-ejen kita. Tukang masak pun satu Malaysia ada. Tukang masak bergantunglah pada ejen-ejen tu. Masak masing-masing lah ya. Masak masing-masing. Beli sepaket, masak Tapi sendiri. pagi ni setia dia masakkan untuk kita lah. Terima kasih banyak lah. Tak dengar suara dia lagi. Itulah. Kita cakap sikit. Dia tukang masak tak boleh sembang banyak. Hilang dia fokus lah. Itu yang ada bau-bau salai tadi tu. Itulah dia. Terima kasih. Macam mana saya boleh rasa salai? Mana datang Tak salai? ada langsung salai tadi? Tak ada. Tak ada lah. Tak ada. Kita guna Terimalah 100% tak ada. bekasam daging. Bekasam saja. Okey, terima kasih Rosman Zakaria dan Azam Mansur, Chef kita. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan cubalah buat kat rumah masing-masing. Tapi jangan terkejut lah, lain orang lain caranya kan. Rasa pun lain. Tapi memang ini satu gandingan baru, inovasi yang menarik lah. Menarik, mantap. Yang ini pun. Okay. Walaupun tak salai, tapi kalau untuk kata salai boleh lah. Dah. Awak yang cakap lain orang lain rasanya. Betul. Saya setuju saja. Sebab jauh sangat salai sampai pukul 1 tu kenapa? Okey. Lepas kita dengan pokok. Pokok tolak, lidah mentua. Dengan lidah jin. mentua. Lidah mentua dan Skybird MSI. Jumpa lagi. Yang dekat Umai mana? Yang tengah-tengah tu. Ini lah? Ini? Wah, dah berapa hari lah beli? 2 hari. Baru 2 hari. Dan sampai sekarang saya tak tahu pun macam mana kaedah nak menjaga dia. Sebab ada macam-macam tips diberikan. Ada yang suruh letak kopi lah. Letak kopi? Supaya apa? Dia segar apa semua? Itu mungkin kita nak tanyalah kan. Sebab saya hanya bertanya pada orang saja. Kita tanya pada yang pakar lah. Yang arif tentang ni. Saya baru tahu rupanya ada Sansevieria trifasciata, ada Black Diamond, ada Cylindra. Dia yang sama. Dia sebenarnya berasal daripada Nigeria dan Afrika. And then kajian, dia orang buat kajian untuk penggunaan kesihatan apa semua. Jadi benda tu jadi viral. Kebanyakan ada VC yang ada di Thailand, berada di Thailand, di China. Ada import, banyak ada import lah. Dia ada lebih kurang 100 lebih lah jenis. Oh banyak. Ni sikit ni. Tu dah nampak. Ini sikit macam banyak. Ini pun dah rasa banyak. Tapi sebelum tu kita pernah. Betul pernah lagi. Datuk Nur Syabrin Monil, beliau pengusaha Skybird dari Dahjin lah. Dah berapa tahun Datuk mengusahakan tanaman ni? Saya daripada sekolah lagi lah. Saya pelajar pertanian sebenarnya. Pusat Pertanian Air Hitam, Johor. Jadi Datuk dah kira dah lama kenal lah jenis-jenis ni Arif semua. Macam Malaysia sendiri ada menghasilkan pokok macam ni? Malaysia biasa yang macam ni lah. Kalau tengok di kampung-kampung, dia simple je. Dia akan membesar. Kalau yang kategori yang China dengan Thailand ni dia dah dia rendah aje. Dia tidak sebesar tak. Dia dah 2 inci, 6 inci macam tu sajalah. Dia rare sikit lah pokok-pokok dia. Itulah beza dia. Okey. Dan Skybird ni memang kira spesies yang berlainan betul lah, tak ada kena-mengena ataupun macam mana? Dia Skybird ni dia jadi viral pasal PKP tu sebab dia pokok-pokok plastik sebenarnya. Harga dia mahal. Pokok plastik? Pokok-pokok yang bukan original. Pokok tiruan. Ini pokok yang original. Okey. Pokok hidup lah. Dia sesuai. Maksudnya dia jadi tular kerana cantik untuk jadikan hiasan. Hiasan dia. Masa PKP kan. Orang tengok dalam rumah kan apa benda yang boleh cantikkan. Okey. Tapi kalau kita tengok ni macam yalah, yang ni lain kan. Dari segi kita nak tahu dia punya harga ni tu bagaimana? Kita nak tahu macam kualitinya tu ke, jenis ke atau bagaimana Datuk? Dia bergantung kepada apa? Dia sumber yang kita dapat ni dengan kuantiti yang kita dapat tak banyak sebenarnya. Dan usia dia. Usia pokok tu. Usia pokok tu. Dan benih dia. Kadang-kadang dia bukan di Malaysia. Di luar. Di Malaysia macam ni normal banyak. Kalau yang macam ni semua import. Jadi kos shipment dia tinggilah. Lagi satu dia bila dah viral tu, kita pun tak ada stok dah. Kekurangan. Malah ada yang saya dapat panggilan telefon mengatakan letak depan rumah hilang, kena curi.
Itu jadi masalah juga kan. Wow. Dia macam suatu ketika pernah trend bonsai kan. Jadi ini sekarang ni mungkin sebab PKP ni orang melihat ini sebagai satu trend lah. Ali, ni yang tadi cakap kenapa nama dia pokok apa dia? Lidah mentua. Lidah mentua. Datuk kenapa? Datuk tahu. Dia sebenarnya mungkin mudah pada orang sebut lah. Tengok lidah mak mentua kan. Lidah mak mentua banyak ni. Kan? Ada pokok ni kot. Saya harap mak mentua saya tak dengar lah sebab tajam kot tu. Lidah jin lah, lidah iblis lah kan. Kita follow pada orang sebut lah. Itu hanya panggilan lah. Sebab dia ada nama saintifik dia kan. Okey Datuk, mungkin ramai yang menonton dan ramai yang mungkin boleh berkait lah kan dengan sebab baru beli, terjebak juga dengan kecantikannya. Macam mana kaedah penjagaan yang sebenar? Dia sebenarnya pokok ni mudah lah. Biasa customer datang ke nursery kelang kita kan, dia datang dia tanya. Dia akan tanya, untuk saya yang baru ni, nak belajar minat menanam ni, pokok yang mana, penjagaan yang mana yang mudah dia kata. Saya akan recommend yang ni lah. Oh, sebab ini mudah? Mudah, cukup mudah. Dia 5 hari. Yang ni lah? Semua ni. Okey. Jenis ni. Nak mula bertanam. Banyak pokok lidah jin lah yang dia. Lidah jin. Mudahnya bagaimana? Dia mudah dia, siraman dia 5 hari sekali cukup. Dia tak perlu air banyak. 5 hari sekali. Seminggu sekali cukup. Bukan 5 kali sehari, 5 hari sekali. Dia bukan hari-hari lah, bukan perlu hari-hari. Tak perlu hari-hari. Maknanya yang di atas meja ni, mana-mana pilihan atau kriteria bentuk dan sebagainya, semuanya mudah dijaga. Mudah, cukup mudah. Banyak atas pilihan lah. Kalau lebih air kita tahu dia rosak, dia keras. Macam mana tu kalau dia ni? Kalau dia terlebih air, dia lembik lah, dia rosak. Daun ni dia ni akan lembut lah, dia tak keras macam ni lah. Baja pula macam mana? Tak mudah, serangga lekat. Kalau baja biasa kita pakai organik. Okey. Organik. Kalau di rumah tu kita menggalakkan pelanggan kita selalu kita jangan guna yang chemical lah. Kita guna pada organik. Kalau semburan pun kita lebih pada serai. Buatkan air, spray je. Okey. Untuk semut kalau ada semut kan. Jadi mungkin boleh menjawab persoalan kepada itu dia sebab kita bawakan tadi. Apabila tular tentang pokok lidah jin ini, kemudian ada dapatan mengatakan ia tidak sesuai diletakkan dalam rumah kerana tanah itu boleh menyebabkan banyak mikroorganisma yang boleh mendatangkan mudarat kepada golongan tertentu, anak-anak kecil dan sebagainya. Apa komen Datuk? Dia viral disebabkan daripada pihak kajian daripada NASA sebenarnya. Kajian dia untuk kesihatan pokok ni sebab dia memang beri oksigen pada kita kan. Jadi kita penjagaan pokok ni, semua pokok pun kita kena kesesuaian tempat. Kalau you rasa anak you family suka kacau kan, so letaklah di luar. Jangan letak dalam rumah. Lepas tu dari segi soal dia boleh penyakit kan, makan kan. You jangan makan, ini bukan pokok sayur-sayuran kan. Ini bukan untuk digoreng. Betul. Maknanya jauhkan daripada capaian anak-anak lah. Okey. Hanif kena pastikan letak. Itulah mungkin lepas ni letak kat atas pula. Ruang yang kecil. Saya cahaya matahari. Cahaya matahari? Setakat ni pokok ni penjagaan dia mudah. Kalau untuk matahari 10% ajalah. Kadang-kadang tak ada matahari pun. Dia okey. Kalau you pergi dekat hotel ke resort, dia akan letak di toilet. Betul? Dia ada pengudaraan yang baik juga. Tak ada. Dia hari-hari kita tengok dia kan. Happy juga dan kan? mendamaikan. Terapi. Datuk, mungkin antara hikmah PKP juga adalah dengan naiknya jenis sebegini kan, dan ianya bagus jugalah untuk pengusaha nursery seperti Datuk. Mungkin kalau ada yang berminat, bagaimana nak menghubungi Datuk? Boleh menghubungi saya 019-655-5542. Nursery kita berada di Ampang, di Tesco, sebelah Tesco Extra Ampang, di Setapak dan di Kelang. Kelang adalah HQ kita dah, di Bandar Botanik Kelang. Floral. Ini Facebooknya. Floral. Facebook Nursery Kelang, Setapak dan Setapak dan Ampang lah. Stok ni semua ada lagi lah? Of course ada lah. Kalau yang rare-rare tu cepatlah dia panas kan. Yang mana rare? Permintaan. Yang import lah. Biasa yang import cepat habis lah. Dari Nigeria semua Hanif awak ambil ni? Yang Malaysia. Ini mana nenek pun ada. Datuk, terima kasih banyak-banyak. Datuk, semoga memberikan maklumat yang berguna kepada peminat-peminat pokok lidah jin, a.k.a. lidah mentua, a.k.a. lidah macam-macam jenis lidah lah. Okey. Sansevieria ni dan kita sampai penghujungnya kawan.
Ya, terima kasih kepada mereka yang menyaksikan kami dan insya-Allah kita jumpa minggu depan di Senin. InsyaAllah. Ya, insya-Allah. Saya nak belik-belik lah yang mana satu nak bawa balik. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama. Terima kasih banyak. Langkah dari sepenuh jiwa raga, ku berdendang dan berseri, berteman patung mulia. Gendang-gendang yang bergema, alun indah yang tercipta, hamparan akar fikir citra yang geliga, gerak tari yang menawan, bagai sutra yang kemauan, pesan kasih beralunan, budi bersahutan, terukir tinta bangsa yang bermakna. Andai rajuk hatiku kecewa, sepilah irama pudar warna. Andai kini suram alunannya, patahlah sayapnya, hilang seni pusat.